Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nak terangkan dalam keseimbangan firma monopoli dalam jangka panjang. Dalam kuliah-kuliah yang lepas saya dah terangkan bagaimana bentuk kilo kos purata dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang semua faktor boleh berubah, saiz firma itu boleh berubah. Dia berubahkan semua faktor yang ada dalam pengeluaran tersebut. Macam dalam TNB, dia boleh beli buat bekalan elektrik daripada IPP dan sebagainya lah. Dia jadi kalau kos puratanya merupakan envelope. Series kalau kilo AC1, AC2, AC3, dan sebagainya lah. Series kilo kos purata jangka pendek. Ini melambangkan skil pengeluaran. Skil pengeluaran 1, skil pengeluaran 2, skil pengeluaran 3. Jadi skil pengeluaran 3 ni lebih besar daripada skil pengeluaran 2. Skil pengeluaran 2 lebih besar daripada skil pengeluaran 1. Dan kilo kos sud LMC sama juga, dia akan bersilang pada titik minima LSC. Di sini ada satu skil pengeluaran lagi sekali, AC 4 katakan. Dan monopoli sama dia dapat untung dalam jangka panjang atau tidak bergantung kepada kilo permintaan atau kilo hasil purata dan hasil sud yang dihadapi oleh firma ini atau industri ini. Iaitu saya ingatkan lagi, firma dalam monopoli merupakan juga adalah industri. Jadi kalau kita kilo permintaannya bentuk gini, dan kilo hasil sudnya begini, firma ni akan mengeluarkan pada mana bila, di mana syaratnya masih sama, MC sama dengan MR. Jadi firma ni akan mengeluarkan pada titik ini dia, KO. Dan apakah skil pengeluaran yang digunakan? Kita di sini ada skil pengeluaran yang baru. Jadi firma ini atau industri ini, dia akan menggunakan harga HO. Apa yang berlaku dalam industri ini atau dalam firma ini? Dia akan dapat untung lebih normal. Yang melurik ini. Kerana jangka panjang tidak ada firma lain yang boleh masuk. Jadi dia boleh enjoy, dia boleh seronok dengan untung lebih normal yang dia hadapi kerana dia tidak ada takut untuk industri lain atau firma lain masuk ke dalam industri tersebut. Dia seorang je. Jadi itu yang
kita dapat lihat di sini. Firma ni atau industri ni dia dapat untung lebih normal. Jadi dalam jangka panjang firma monopoli ataupun sama juga dengan industri monopoli ini dalam jangka panjang dia boleh dapat untung lebih normal. Itu yang sebabnya kebanyakan industri ataupun usaha dia cuba mendapatkan kuasa monopoli dalam industri tersebut. Dan industri jenis ini tak banyak wujud dalam negara. Okey. Kalau kita perhatikan di sini, monopoli ini dia mengeluarkan pada masa bila? Masa kelok kos purata sedang mencurun ke bawah. Nampak tak tu? Sedang melengkuk ke bawah. Kos purata yang paling minima ada di sini. Kos purata yang dikeluarkan oleh industri ini berada di masa kelok kos purata jangka panjang sedang menurun, melengkung ke bawah ni. Jadi kalau kita bandingkan apa yang perbezaan yang berlaku di dalam monopoli, firma monopoli dengan persaing industri persaingan sempurna. Industri persaingan sempurna kita sudah terangkan dalam kuliah yang lepas. Kelok permintaan firma persaingan sempurna dalam jangka panjang, firma dalam persaingan sempurna akan dapat untung normal, bukan? Firma dalam jangka panjang dalam pasar persaingan sempurna akan sentiasa akan dapat untung normal. Dan dia akan kerana kelok permintaannya adalah mencurun, adalah anjal sempurna, menata aja. Jadi kita dapati bahawa firma dalam persaingan sempurna jangka panjang dia akan mengeluarkan sebanyak OK1. Jadi kalau kita buat perbandingan di sini, yang kita dapat lihat ialah pertama, firma monopoli mengeluarkan outputnya atau keluarannya pada kilo LAC yang mencurun ke bawah. Apa maksudnya? Maksudnya firma ini tidak mengeluarkan pada titik kos purata yang efisien, yang cekap. Ya, dia kilo kosnya sedang menurun tu. Kos puratanya, kilo kos purata sedang menurun. Jadi dia kalau dia mengeluarkan lebih lagi, dia akan menggunakan skill dan pengeluaran yang lebih besar. Kita dapati kosnya semakin, kos puratanya menurun.
Tapi dia tidak menggunakan pada kos yang menurun, kos yang minima, yang cekap. Dia berada di sedang kilo kos purata jangka panjang yang sedang menurun. Jadi dia firma dalam monopoli ini tidak cekap. Dia menggunakan bukan pada titik yang paling cekap. Kerana kos puratanya sedang mencurun. Okey. Banding dengan firma di dalam pasangan sempurna. Firma pasangan sempurna, dia mengeluarkan pada titik di mana kilo LAC pada titik yang minima. Kerana firma itu dapat untung normal saja, iaitu di mana kilo permintaan sama dengan kilo aset purata, sama dengan kilo MR yang tangent bersentuh dengan titik LAC yang minima. Jadi dia akan menggunakan skill pengeluaran yang paling cekap sekali, iaitu di titik yang paling kos purata yang paling minima sekali. Inilah titik kecekapan yang berlaku dalam firma monopoli. Jadi saya ulang lagi sekali. Kalau kita bandingkan di antara firma monopoli dengan firma persaingan sempurna, dalam jangka panjang, firma monopoli akan mengeluarkan di mana kilo kos puratanya sedang mencurun ke bawah, berbanding dengan kilo kos firma monopoli persaingan sempurna. Firma persaingan sempurna akan mengeluarkan pada titik kos purata yang minima sekali. Itu yang paling cekap sekali. Jadi kesannya, dalam arti lain, firma monopoli mengeluarkan pada titik yang belum efisien lagi. Tidak efisien, tidak cekap. Tapi yang persaingan sempurna lebih cekap. Pada titik yang paling cekap sekali. Okey, perbandingan yang kedua. Kamu lihat di sini. Monopoli mengeluarkan pada OKO. Sedangkan firma persaingan sempurna mengeluarkan, industri persaingan sempurna mengeluarkan pada OK1. Maksudnya apa? Firma dalam persaingan sempurna akan mengeluarkan lebih banyak outputnya berbanding dengan firma monopoli. Itu dua perbezaan yang ketara daripada firma monopoli dengan firma persaingan sempurna. Jadi kalau kita lihat di sini, kita dapat lihat bahawa bagi setengah-setengah instansi, kalau boleh biarlah dia bersaing dalam pasaran sempurna, kerana dia mengeluarkan pada titik yang paling dari segi kecekapan dan jumlah output yang keluarkan. Okey, daripada sini saya nak tunjukkan apakah faedah dan ataupun kerugian yang kita dapati kalau satu industri persaingan sempurna itu berubah menjadi sebuah firma monopoli atau industri monopoli.
Okey. Bagi industri perdagangan sempurna, di mana dia mengeluarkan? Iaitu di mana kilo permintaan, ini industri bukan satu firma, jadi satu industri. Industri dalam keseluruhan pasaran sempurna. Dia mengeluarkan di mana kilo permintaan bersilang dengan kilo penawaran. Ini akan melibatkan konsep lebihan pengguna. Dalam teori pasaran sempurna, kita dapati bahawa kalau tidak ada halangan apa-apa, kita dapati bahawa kilo AR itu adalah kilo permintaan. Masyarakat dalam pasaran itu akan mendapat jumlah perbelanjaan atau penggunaan yang diperolehi, jumlah faedah yang diperolehi dalam industri persaingan sempurna. Apa dia? Apa faedahnya? Pasal kalau dalam persaingan sempurna, kalau permintaan itu mencurang ke bawah dari kiri kanan, sama dengan ini. Pengguna akan sanggup membayar kalau keluarannya naik daripada kosong ke katakan 1 di sini. Dia akan sanggup membayar jumlah pada titik sini, pada harga itu. Ayat 1, di mana kilo keluaran sama dengan titik di kilo permintaan. Dan apabila harga turun, jumlah permintaannya, jumlah kuantiti yang diminta akan naik. Tapi itu kesanggupan dia. Sanggupan pengguna nak bayar. Dia sanggup bayar. Okey. Tapi bagi industri keseluruhannya, dia akan mengeluarkan di mana kilo permintaan sama dengan kilo MC, ini sama dengan kilo penawaran. Dia ada pada titik B. Jadi jumlah faedah yang diperolehi ialah HOAB. Jumlah faedah yang diperolehi ialah OHOA. Silap. Okey. Jumlah faedah yang diperolehi ialah OA B K
KO. Ini adalah jumlah yang sebenarnya pengguna sanggup bayar. Faham ni? Inilah jumlah sebenarnya yang firma itu sanggup, yang pengguna dalam pasaran ini sanggup bayar. O, A, B, K, O. Ni, pasal ni. Tapi apa yang sebenarnya dibayar? Jumlah yang jumlah kos yang sebenarnya dibayar ialah apa ni? SO. SO ni harga barang itu dalam pasaran sempurna. OSO B KO. Nampak? Kita bandingkan jumlah yang sebenarnya dia nak bayar, sanggup bayar ialah O, A, B, K, O. Tapi apa yang sebenarnya dibayar dalam persaingan sempurna ialah O, S, O, B, K, O. Ini dia. Maka terdapat lebihan. Dianggap sebagai lebihan pengguna. Sebanyak SO A B. Ini dia. SO A B. Jadi jumlah lebihan pengguna yang diperolehi oleh firma dalam persaingan sempurna atau industri persaingan sempurna ialah ini dia. Kawasan yang melurik ni. Okey. Faham tu? Ni lebihan. Jadi untunglah dia. Pengguna dalam persaingan sempurna dia untung. Untungnya adalah lebihan pengguna tadi. Ini disebut sebagai lebihan pengguna ni. Ini lebihan pengguna ni. Misalnya kawasan ini. SO A B. Tetapi kalau firma itu berubah menjadi sebuah monopoli, apa yang berlaku? Dia akan mengeluarkan kilo MR menjurang ke bawah bagi monopoli. Jadi sama dia konsepnya, dia mengeluarkan pada MR sama dengan MC. Jadi tengok keluaran dia. Orang ni turun bukan? Jadi keseimbangan di sini. Dan harga yang dikenakan dalam industri tersebut H2. Jadi dalam industri monopoli, keluaran yang dikeluarkan di industri ini lebih rendah daripada industri persaingan sempurna. Iaitu OK1. Dan harganya lebih tinggi daripada harga dalam persaingan sempurna, iaitu H1. H2 di sini. H2, iaitu garis keluaran ini silang dengan kelab permintaan. Diprediksi
Jadi ini kos yang dibayar oleh firma, oleh pengguna dalam monopoli OH2CK1. Jadi kalau tidak ada konsep lebihan pengguna, lebihan pengguna dalam monopoli apa dia? Nampak tak ni? Iaitu HO2 AC. Ini H2AC. Nampak tu? H2AC. Jadi kalau kita bandingkan lebihan pengguna yang dinikmati oleh pelanggan bagi firma persaingan sempurna ialah HOAB. Jadi kalau kita bandingkan firma dalam industri monopoli dia mengeluarkan lebih rendah. Jadi lebihan pengguna, keuntungan yang diperoleh oleh pengguna ada lebih kecil daripada firma persaingan sempurna. Ni kawasan ni, kawasan lebihan pengguna ni, iaitu di kawasan di mana di bawah kilo permintaan, di atas garis harga. Kawasan ni. Jumlah kerugian ataupun kehilangan lebihan penggunanya ialah HO, H2, C, B. Jadi kalau dilihat dari segi analisa ini, kita dapati bahawa pengguna dalam persaingan monopoli mengalami kerugian, dirugi kerana harga barangan yang dikeluarkan, yang dikeluarkan di industri monopoli ini harganya lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan oleh yang wujud dalam pasaran persaingan sempurna. Jadi kerugiannya ialah lebihan pengguna yang diperoleh oleh pengguna dalam industri monopoli lebih kecil daripada lebihan pengguna yang dinikmati oleh firma dalam industri persaingan sempurna. Faham Dengan raja ni senang kita terangkan. Faham ni? Kalau tak faham, nanti ulang lagi, dengar lagi pelan-pelan. Dia. Kalau saudara faham ni, tak payah hafal dah. Tak payah hafal. Tengok aje, kita tahu. Buat graf, tahu. Jadi, ekonomi ni bukan subjek penghafalan, tapi pemahaman. Kalau faham, selesai. Okey? Jadi, saya berhenti di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.